Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita sambung hari ini mengenai faktor perdana. Okey, apa maksud faktor perdana? Okey, faktor perdana bagi suatu nombor bulat adalah nombor perdana yang merupakan faktor kepada nombor tersebut. Okey, contoh untuk menentukan faktor perdana dia kena ada memenuhi dua syarat. Okey, yang pertama dia mesti faktor kepada nombor tersebut, dan di antara faktor-faktor tersebut dia mestilah terdiri daripada nombor perdana. Okey, apa pula maksud nombor perdana? Nombor perdana ni awak dah belajar masa awak sekolah rendah. Okey, nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan satu dan diri dia sendiri sahaja. Contoh nombor-nombor dia adalah 2, 3, 5, 7 dan seterusnya lah. Okey, so boleh senaraikan nombor-nombor perdana yang awak kena recall balik lah apa yang awak dah belajar masa sekolah rendah. Okey, suatu nombor ni boleh kita ungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana dengan menulis sebagai hasil darab faktor perdananya. Contoh, okey, 18 ni kita boleh tulis sebagai 2 darab 2 darab 3. 2 darab 2, 2 darab 3 darab 3. 2 darab 3 dapat 6, 6 darab 3 dapat 18. Okey, kat sini kita boleh nampak 2 dan 3 ni adalah nombor perdana. Ni kita panggil dia darab dengan faktor perdananya. Okey, pemfaktoran perdana suatu nombor boleh dilakukan dengan dua kaedah. Okey, kaedah yang pertama kita panggil pembahagian berulang. Okey, dengan menggunakan nombor perdana, atau kaedah yang kedua kita boleh menggunakan pokok faktor, kaedah pokok faktor. Okey, so kita akan pergi tengok macam mana dia punya kaedah tu. Okey, so sebelum tu kita akan cari macam mana kita nak senaraikan faktor perdana dengan cara menyenaraikan faktor. Okey, daripada senarai faktor tu, daripada senarai faktor tu awak boleh keluarkan faktor perdananya. Okey, faktor perdana ni maksudnya faktor tu terdiri pada nombor perdana lah. Okey, contoh contoh awak ada kat sini faktor bagi awak nak cari faktor perdana bagi 16. So, first kali awak nak cari faktor perdana bagi 16, awak kena senaraikan dulu faktor bagi 16. So, cari faktor bagi 16 dengan cara kaedah menyenaraikan faktor. Ni, kita kena cari macam video saya sebelum ni. Okey, saya tunjuk kat sini faktor bagi faktor bagi 16 contoh. So kita start dengan 1 darab 16 dapat 16. Okey, 2 darab 8 lah. 16 bagi 2 dapat 8, dapat 16. 3 boleh tak 3? Tak boleh 3 kita akan dapat perpuluhan, dapat baki. So lepas 3 4, 16 bagi 4 dapat 4. So 4 dan 4 dapat 16. 5 tak boleh sebab 5 bukan faktor lah, sebab kalau kita 16 bagi 5 kita dapat perpuluhan, dapat baki. So dah habis lah sebenarnya ni. So ini sahaja kita punya faktor bagi 16. So faktor dia adalah 1, 2, 4. 4 ada 2 kali 4 je lah. 8 dan 16. Ada 5 faktor bagi 16 Okey, di antara faktor-faktor bagi 16 ni, yang manakah adalah nombor perdana? So, faktor perdana 16. Okey, kalau 1 ni bukan faktor perdana, bukan nombor perdana Nombor perdana kita mesti start dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya lah. Awak kena hafal lah nombor perdana tu. So antara 1, 2, 4, 8, 16 ni yang manakah nombor perdana? So kita kena check lah salah satu. 4 ni kita boleh bagi dengan 2, boleh bagi dengan 4, boleh bagi dengan 1.
8 kita boleh bahagi dengan 8, boleh bahagi dengan 1, boleh bahagi dengan 4, boleh bahagi dengan 2. So bukan nombor perdana lah. 16 pun kita boleh bahagi dengan banyak. 2 saja kita boleh bahagi dengan 2 dan 1. So maksudnya nombor faktor perdana bagi 16 adalah 2. So 2 je lah. Senang kan? So nak cari faktor perdana, first kali awak kena cari faktor. Senaraikan faktor dengan kaedah senaraikan dua nombor yang boleh hasilkan nombor tersebut. Okey. Dan daripada faktor-faktor yang ada, awak kenal pasti yang manakah nombor perdana. Di antara faktor tu yang manakah nombor perdana. Itulah faktor perdana. Okey, kita pergi soalan yang ni, faktor bagi 18. Apakah faktor perdana bagi 18? Okey, so awak senaraikan faktor tu. 1 darab 18 sama dengan 18. 2 darab 9 dapat 18. 3 darab 6 dapat 18. 4 tak boleh sebab 18 bagi 4 kita dapat baki. 5, 18 bagi 5 pun tak boleh sebab dia ada baki. 6 darab 3 dapat 18. So dah habis lah. Repetition dah kat sini 2 ni. Benda yang sama. So kita boleh potong. So ini saja faktor bagi 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Okey, daripada 1, 2, 3, 6, 9 dan 18, yang manakah antara nombor ini ialah nombor perdana? So nombor perdana ialah 2 dan 3 saja. So faktor perdana bagi 18 adalah 2 dan 3. Faktor perdana ialah, awak kena ingat kalau faktor perdana, awak kena first kali senaraikan faktor. Daripada faktor yang awak dapat tu, awak kenal pasti yang manakah nombor perdana. Itulah faktor perdana dia. Okey, so saya harap awak boleh faham lah. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Faktor bagi 20. Okey, so faktor bagi 20, first kali awak senaraikan faktor bagi 20. So 1 darab 20, 20. 2 darab 10, 20. 4 darab 5, 20. 3 tak boleh sebab apa 3? 20 bagi 3 kita akan dapat baki. So 3 bukan faktor bagi 20 sebab ada baki. Okey, lepas 4, 5 pula. 5 darab 4 dapat 20. So ini dah sama, dah nampak? Dah sama, so awak potong 1. Inilah faktor bagi 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Ada 6 faktor bagi 20. So di antara faktor-faktor ni, yang manakah nombor perdana? So nombor perdana dia adalah 2 dan 5 sahaja. So faktor perdana bagi 20 adalah 2 dan 5 sahaja. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, faktor bagi 30. So senaraikan dulu faktor bagi 30. 1 darab 30. 2 darab 15 dapat 30. 3 darab 10 dapat 30. 4 tak boleh sebab 30 bagi 4 kita akan dapat baki. So 4 bukan faktor bagi 30. Okey, sebabnya 30 awak bahagi dengan 4, awak akan dapat baki Awak akan dapat baki. So 4 bukan faktor bagi 30. Okey, lepas 4, 5. 5 darab 6, 30. Lepas 5, 6 6 darab 5 sama dengan 30. So kita nampak ini sama. Potong 1. So inilah faktor bagi 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Okey, so ada 8 faktor bagi 30. Di antara faktor-faktor ini, yang manakah nombor perdana? Nombor perdana ialah 2, 3, 5. Itu saja. Okey. So faktor perdana bagi 30 adalah 2, 3 dan 5. Okey, secara conclusionnya, macam mana awak nak cari faktor perdana? Yang pertama sekali awak kena senaraikan semua faktor dahulu. Okey, yang kedua barulah pilih nombor perdana daripada senarai faktor tersebut. Okey, dua saja kita kena ingat
untuk cari faktor perdana. Yang pertama, kita kena senaraikan semua faktor dahulu. Yang kedua, kita pilih nombor perdana daripada senarai faktor yang kita dapat tadi. Okey, untuk lebih clear berkenaan dengan nombor perdana, awak boleh tengok video saya kat sini Awak klik kat sini. Okey, ni senarai nombor perdana dalam lingkungan 100. Awak kena hafal yang ni. Okey, sekurang-kurangnya 50 yang pertama tu awak kena tahulah, 50 ke bawah tu awak kena tahu. So nombor perdana ni start dengan nombor 2, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Kita yang perlu sekarang awak kena ingat sampai 50 yang pertama lah saya ni. Okey, 50 ke bawah pun okey dah. 100 ke bawah lagi baik. Okey, so awak kena ingatlah nombor-nombor perdana ni, senarai nombor perdana ni mesti ada dalam kepala awak. Okey, so saya tak nak lama kat sini. Awak boleh tengok balik nota saya. Kalau tak ingat, awak boleh tengok balik video ni. Okey, so kita pergi kepada cara kita nak ungkapkan faktor dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, nak ungkapkan nombor tersebut, nombor apa-apa suatu nombor dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, contoh kita ada dua kaedah cara untuk mengungkapkan suatu nombor dalam bentuk pemfaktoran perdana. Kita ada dua kaedah. Yang pertama kita panggil kaedah pembahagian berulang. Yang kedua kaedah pokok faktor. Okey, ni kaedah yang pertama. Okey, kaedah ni saya rujuk buku teks awak. Okey, buku teks awak. Okey, contoh awak ada ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, dengan dua-dua menggunakan dua kaedah. Kaedah yang pertama, kaedah pembahagian secara berulang. Okey, maksudnya kat sini daripada 60 ni awak gunakan pembahagian dengan nombor perdana yang kecil. Gunakan nombor perdana yang kecil seperti nombor 2, 3, 5, 7. Ni antara nombor perdana yang kecil. Awak kena gunakan nombor ini untuk membahagi. Okey, pembahagian awak kena teruskan sehinggalah awak dapat 1 kat sini. Ni dapat 1 kat sini. Okey, awak kena teruskan sampai awak dapat satu hasil bahagi dia dapat 1. Contoh 60. Okey, saya buat kat sini 60. Okey, bahagi dengan 2. 60 bagi 2 dapat 30. Okey, 30 bahagi dengan 2 dapat 15. Kalau nak bagi dengan 3 pun boleh. Katakan saya bahagi dengan 3 30 bagi dengan 3 dapat 10. Okey, tak semestinya ikut yang ni Ni dalam buku teks awak. 30 bagi dengan 3 dapat 10. Okey, 10 bahagi dengan 2 dapat 5. Okey, 5 bahagi dengan 5 dapat 1. Awak boleh nampak tak kat sini? Saya ada yang ni bahagi dengan 2, yang ni saya bagi dengan 3. Boleh tapi at last sekali yang ni mesti dapat 1. Awak kena turunkan dia, bahagi-bahagi sampai awak dapat hasil dia 1. Okey, so last kali awak kena tulis dalam bentuk macam ni. 60 sama dengan yang ni. Awak kena susun balik nombor awak. Kat sini awak boleh nampak 2, 3, 2, 5 kan. Awak kena susun balik. So susun daripada nombor kecil. So 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey. Yang ni pun betul Yang ni pun betul, yang ni pun betul. Okey. Asalkan awak menggunakan nombor perdana yang kecil. Ini antara nombor perdana yang kecil ni antara dia. 2, 3, 5 dan 7. Okey, yang kedua kita gunakan kaedah pokok faktor. Okey, pokok faktor. Contoh kita ada 60. 60 kita lah buat dahan dia. Ranting dia, dahan pula, ranting. 60 bahagi dengan 60 ni hasil darab 4 darab dengan 15. Okey, 4 ni 4 darab 15 dapat 60. 4 ni kita boleh pecahkan lagi 2 darab 2
2. Okey, dia dah tak boleh dah, kecil dah. Okey, 15 ni kita boleh pecahkan lagi, 3 darab 5. Okey, so awak ambil yang hujung ni. 2 darab 2 darab 3 darab 5. Ni 2 darab 2 darab 3 darab 5. Sama juga dengan kaedah pembahagian berulang. Okey, atau awak boleh buat macam ni, 60. 60 ni adalah hasil darab 2 darab 30. So 2 ni, turunkan 2 lah sampai hujung. Sebab dia dah nombor kecil. Kalau 30 kita boleh buat 3 darab 10. 3 dah tak boleh, turunkan. 10 boleh pecahkan 2 jadi 2 darab 5. So 2 darab 3 darab 2 darab 5. Awak susun balik Susun ikut tertib. Maksud bukan ikut tertib, maksudnya ikut nombor kecil sampailah nombor besar. Kalau kat sini kita nampak dia punya nombor ni ada 2, kejap 3, kejap 2, kejap 5 kan, awak susun balik. So ini adalah kaedah pokok faktor. Yang ni adalah kaedah pembahagian berulang. Senang kan? Okey, awak ingat pembahagian berulang, awak kena ingat untuk kaedah pembahagian berulang, awak mesti menggunakan nombor perdana yang kecil untuk bahagi. Dan awak kena bahagi sampailah hasil dia dapat 1. Okey, untuk kaedah pokok faktor pula, okey, awak ada banyak kaedah untuk pokok faktor. Okey, awak susun juga macam ni. Kecil ke besar. Okey, terpulang kepada awak yang mana lebih selesa untuk guna, sama ada untuk guna kaedah pembahagian secara berulang ataupun kaedah pokok faktor, tak ada masalah, boleh guna dua-dua. Tapi kalau sekiranya soalan tu suruh awak guna kaedah pembahagian berulang, awak kena tunjuk kaedah pembahagian berulang lah ikut pada soalan awak. Kalau soalan tak nyatakan kaedah mana-mana, awak bebas untuk gunakan kaedah apa saja. Okey, apa saja tu maksud dua kaedah ni lah. Pilih salah satu. Okey, kita pergi kepada slide saya yang seterusnya. Okey, ni pemfaktoran perdana dengan menggunakan kaedah pokok faktor tadilah. Okey, yang ni 96 ni. Okey, 96 ni contoh. 96 ni kita boleh buat 8 darab 12 dapat 96. So 8 ni kita boleh bahagi lagi. Kita boleh pecahkan lagi kepada 2 darab 4. Okey, 2 ni tak boleh, so turunkan. 4 ni boleh pecahkan kepada 2 darab 2. Okey, 12 ni 3 darab 4 ataupun 6 darab 2 pun boleh juga. Okey, terpulang 6 darab 2 pun boleh. So 3 ni turunkan ke bawah, 4 ni 2 darab 2. So yang ni lah hasil dia. Yang ujung ni adalah hasil dia Ujung ni adalah hasil dia. So awak susun dah balik. 2 ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. So balik. Elok-eloknya awak susun balik lah. Kalau kat sini dah tak susun. Okey, sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3. Okey. Kalau awak seelok-eloknya awak susun balik ikut yang kecil sampai yang besar. Okey, ni pun 96 juga dia gunakan 6 darab 16 pun boleh. Yang ni dia gunakan 8 darab 12. Okey, 6 darab 16 dapat 96 juga. So 6 ni dia pecahkan kepada 2 darab 3. Okey, dah tak boleh. Yang ni 16 2 darab 8. So dah tak boleh. 8 ni 2 darab 4. So inilah dia punya hasilnya. Okey, dia punya hasil. Sama kan? Pokok faktor ni sama je, dia akan memberikan jawapan yang sama. Okey, kita pergi kepada slide yang saya yang seterusnya. Pokok faktor juga yang ni 24. 24 dengan 54. Okey, awak boleh tengok 24 dengan katakan saya buat ini 24. Kat sini dia guna 6 dan 4. So katakan saya nak guna 8 dengan 3 pun boleh.
8 darab 3 dapat 24 kan. So 8 ni kita boleh pecahkan lagi jadi 4 darab 2. 3 ni tak boleh dah. So turun, sorry, yang ni turunkan 3 je. Sekejap yang ni sekejap. Saya clearkan dulu. Okey, yang ni contoh saya nak guna 24 ni. Katakan saya nak guna 3 dengan 8. Okey, 3 ni tak boleh kan, so turunkan 3. 8 kita boleh pecahkan kepada 4 darab 2. 4 ni kita boleh pecahkan kepada 2 darab 2. So yang tinggal adalah ni turunkanlah 3. Yang ni turunkan 2. So last sekali awak akan dapat 3 2 2 2. So 24 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 3. Ni kaedah pemfakturan perdana. So tak semestinya kita guna 4 dan 6. So banyak sebenarnya. Awak boleh guna lagi 12 darab 2 pun boleh. 24. Contoh 24. Ni 12 darab 2 dapat 24. Awak pecahkanlah. Sama. At last awak akan dapat jawapan yang sama. 54 pun sama. Awak boleh cuba. Saya boleh tengok dan awak boleh cuba Okey. So banyak pokok faktor, banyak sangat. Tak terhad kepada satu jawapan saja. Tapi at last awak akan dapat jawapan yang sama. Kaedah dia mungkin berbeza sikit dengan kawan awak. Okey, kat sini kita ada banyak pokok faktor, 3 darab 8, 12 darab 2, 4 darab 6. Tapi at last awak akan dapat jawapan yang sama. Okey, untuk contoh 54 ni awak boleh tengok sendiri benda yang sama. Okey, ni saya ada sediakan video berkenaan faktor dan faktor perdana. Okey, dengan menggunakan kaedah pemfakturan perdana dan pokok faktor. Awak boleh klik kat sini. So, last kali latihan saya. Latihan ini saya ambil daripada buku teks muka surat 34. Awak boleh tengok latih diri 2.1b ni. Okey, 2.1b ni. Tentukan sama ada. Contoh dia tentukan sama ada 3, 5, 7 ialah faktor perdana bagi 30 atau bukan. Okey, yang kedua. Yang ni nombor 2, senaraikan semua faktor perdana bagi nombor berikut. Yang ketiga, ungkapkan setiap nombor yang berikut dalam bentuk pemfakturan perdana. Okey, macam nombor 3 ni dia tak sebut pemfakturan perdana dengan menggunakan kaedah apa. So terpulang kepada awak nak guna kaedah pembahagian berulang ataupun pokok faktor. Okey, kita pergi kepada soalan. Saya tunjuk contoh yang ni saya nak awak buat dalam buku latihan awak semua 1, 2, 3. So setiap soalan tu saya akan tunjukkan satu. Okey, untuk yang pertama, tentukan sama ada 3, 5 dan 7 ialah faktor perdana bagi 30 atau bukan. Okey. So maksudnya kat sini awak kena buatlah. 3, 5 dan 7 ialah faktor perdana bagi 30 atau bukan. Jadi awak kena cari faktor bagi 30 dulu. Okey, faktor bagi 30. Kena cari faktor bagi 30. So nak cari faktor bagi 30, senaraikan apakah dua nombor yang boleh hasilkan 30. So 1 darab 30 sama dengan 30. 2 boleh tak 2? 2 darab 15 boleh dapat 30. 3 boleh tak 3? 30 bagi 3 dapat 10. So maksudnya 3 darab 10 dapat 30. 4 boleh tak 4? Tak boleh sebab ada baki. So 5 darab 6 dapat 30. Lepas 5, 6 darab 5 dapat 30. So nampak benda yang sama kan? So dapat benda yang sama, sepotong satu dah stop cari faktor. Dah habis dah faktor dia. So faktor bagi 30 adalah, awak senarai dulu.
Okey, faktor bagi 30 ialah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 dan 30. Yang ni awak bulatkan ni. Okey. Ni semua faktor bagi 30. Okey, lepas tu daripada faktor perdana. Faktor perdana bagi 30. Faktor perdana dia adalah 2, 3, 5. Okey, 2, 3, 5. 7 ni tak ada. 7 ialah tu. So dia kata, adakah 3, 5 dan 7 ialah faktor bagi perdana bagi 30 atau bukan? Bukan. So jawapan dia adalah bukan. Bukan. Sebab faktor perdana bagi 30 adalah 2, 3 dan 5 sahaja. Boleh faham? Okey, untuk soalan yang kedua awak buat sendiri. Saya nak awak buat, inilah jalan kerja dia. Inilah jalan kerja dia. Awak tolong buat. Okey, saya pergi soalan yang kedua. Okey, saya ambil satu soalan saja. Senaraikan semua faktor perdana bagi setiap nombor yang berikut. Okey, senaraikan semua faktor perdana bagi setiap nombor yang berikut. Saya ambil contoh soalan A, 36. Okey, so senaraikan faktor bagi 36. Okey, mula dengan 1. 1 darab 3. 36 dapat 36. Okey, 2 boleh tak 2? 2 boleh tak 2? 2 darab 8. 2 darab 18 kan? Okey, 2 darab 18 dapat 36. 3 darab 2. 12 dapat 36. 4 boleh 4. 4 darab 9 dapat 36. 5 boleh 5? Tak boleh kan? 5 tak boleh. Dapat 5, 6. 6 darab 6. Kenapa 5 tak boleh? 5 akan dapat baki maksudnya dia ada kalau awak 36 bagi 5 tu dapat perpuluhan, maksudnya dia ada baki. So dia bukan faktor bagi 36. So 6 darab 6 dapat 36. 7 tak boleh, 8 tak boleh. 9 tak, okey, 7 tak boleh, 8 tak boleh. 9 9 darab 4 dapat 36. Nampak dia ada repetition yang ni dengan yang ni. So kita dah boleh stop cari faktor. So faktor bagi 36 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18 dan 36. Okey, so faktor perdana bagi 36 adalah yang mana? Di antara faktor ini yang manakah nombor perdana? Nombor 2 dan 3 sahaja. So 2 dan 3. Okey, inilah jawapannya. Faktor perdana bagi 36 ialah 2 dan 3. Okey, itulah cara nak cari faktor perdana bagi nombor-nombor tersebut. Untuk B, C dan D tolong buat sendiri sebab saya dah tunjuk contoh yang pertama. Okey, so saya rasa itu saja untuk video kali ini. Okey, berkenaan dengan faktor perdana, saya harap awak clear faktor perdana. Yang pertama untuk secara conclusion Okey, faktor perdana, nak cari faktor perdana, first kali kena cari faktor dan kena senaraikan faktor. Lepas tu yang kedua, daripada senarai faktor tersebut, awak kena pasti yang manakah nombor perdana. So itulah faktor perdana kepada nombor tersebut. Okey, yang kedua kita belajar mengenai kaedah untuk mengungkapkan suatu nombor dalam bentuk
pemfakturan perdana. Ada dua kaedah. Okey, kaedah yang pertama, kaedah pembahagian berulang. Yang kedua, kaedah pokok faktur. Okey, yang dua kaedah tu awak kena ingat macam mana nak buat. Kaedah pembahagian berulang, gunakan nombor perdana yang kecil untuk jadikan dia punya bahagi, dan bahagi sampai awak dapat hasil dia 1. Okey, itu adalah kaedah pembahagian berulang. Untuk kaedah pokok faktor, dia ada banyak kaedah dia, cara dia. At last awak akan dapat jawapan yang sama. Okey, so itu saja saya rasa untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih.